Okey, tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tanpa melengah masa, kita menjemput moderator forum Perdana Taufan Al-Aqsa Solidariti kita. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz Amir Nur Hazim. Silakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad adalah hidup dan mati kerana Allah, berjuang fi sabilillah. Wahai para pejuang, maralah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar, berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalillah kita gempur hingga ke hujungnya. Ayo bersatu demi Palestin, tak kira walau diancam senjata, tak kira walau apapun terjadi, kerana Allah kita marah. Wahai para pejuang, maralah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semuanya sihat? Semuanya iman? Alhamdulillah. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh kita mencari, mana nak sama tuan juru pengacara seorang dari mana ya? Terima kasih tuan yang menjadi juru pengantar majlis sebentar tadi. Yang berusaha Tuan Nazir Masjid Putra Perdana dan seluruh ahli kuasa penganjur forum perdana majlis ilmu pada malam ini. Saya Ustaz Amir Nur Hizam bin Amir Idham selaku moderator forum anda pada malam ini mengajak kepada kita semua mengucapkan dan melafazkan Alhamdulillah. Selawat dan salam kita semua ke atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat, semoga diridha dan dirahmati di sisi Allah. Mengalu-alukan 2 bintang ilmu yang telah pun bersiap sedia. Mereka keluar lebih awal daripada saya, bersiap sedia di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, menanti menunggu surprise tadi yang baru sahaja muncul keluar daripada pintu bilik imam. Mempersembahkan sedikit alunan mengajak kepada kita semangat untuk bersolidariti sebagaimana yang dapat kita tunjuk dan perlihatkan pada malam ini. Takbir! Kenapa ni tuan-tuan macam tak bersemangat saja Putra Perdana malam ni? Terkejut ke? Terkejut ke dengan majlis pada malam ni? Tu Masya Allah, Tabarakallah. Diajak kepada kita menunjukkan semangat kehadiran dengan diletak dalam poster, dianjurkan dan digalakkan memakai pakaian serba hijau. Tu Green for Palestine. Masya Allah. Yalah, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu tu agaknya lah. Ini dia. Terlebih dahulu saya nak memperkenalkan di sebelah kanan saya, inilah dia selaku ahli panel yang pertama, Ustaz Muhammad Jazlan bin Abdullah, merupakan pengarah urusan di Sri Pintar Al-Amin dekat Bandar Sunway. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dapat hadir dan datang. Ustaz juga tuan-tuan awak biasa duk tengok wajahnya duk keluar di kaca televisyen dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Juga tidak ketinggalan bagi para pencinta wanita dalam rancangan Wanita Hari Ini. Inilah dia orangnya. Ini dia.
Di sebelah kiri saya juga, Masya Allah, patutnya serba hijau macam yang dalam poster tu. Kenapa lah Ustaz tak pakai yang macam tu? Inilah dia Ustaz Meja Haji Muhammad Naim, Masya Allah, yang juga merupakan pengkuliah di sini. Saya dimaklumkan Ustaz masih lagi bertugas di Kementerian Pertahanan Negara. Masya Allah, banyak perkhidmatan beliau yang telah terlibat dalam keselamatan negara ini, hadir bersama kita pada malam ini untuk memperkatakan tajuk yang kita telah angkat sebagai Taufan Al-Aqsa, solidariti kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagaimana yang kita telah pun sedia maklum, sudah hampir masuk 2 bulan ataupun dekat 2 bulan lebih dah apa yang berlaku dan terjadi di Palestin, khususnya Gaza. Subhanallah, na'udzubillah. Maha suci Allah, kita mohon minta perlindungan kepada Allah daripada apa yang berlaku dan terjadi dan ditempuh oleh mereka itu, agar ada kata putus dan penyelesaiannya yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan tunjuk dan perlihatkan insya-Allah. Maka bagi memukaddimahkan pertemuan kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita lapangkan dada kita seketika, kita beri sedikit ruang dan masa dan waktu untuk kita mulakan forum pada malam ini. Nak menyebut Ustaz Muhammad Jazlan. Ustaz, kita bawa kepada para jemaah yang hadir pada malam ini, mengimbau dan juga mengembalikan balik sedikit kenangan dan juga beberapa maklumat yang berkaitan dengan bumi Palestin itu sendiri, Ustaz. Dan di sana ada sebuah masjid yang amat sekali hebat, yang menjadi kiblat pertama seluruh umat Islam. Namun negara itu sentiasa diuji sejak dari dahulu sampailah ke hari ini, tak habis-habis. Apa hubung kait kita dengan negara itu dan apakah kepentingan yang kita wajar tahu? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya kasihi lagi saya hormati Tuan Moderator Ustaz Amir Nur Hizam, rakan ahli panel, Tuan Meja Naim, Tuan Haji Meja Naim, Tuan Pengurusi, Barisan Ketua Masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama kalinya kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat berhimpun dan berkumpul dalam masjid yang mulia ini, dan sama-sama kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, masih jua Allah panjangkan umur kita khusus dalam mentaati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita berbagai kesembilan nikmat. Masih juga diberi nikmat makan, pakai, kesihatan dan berbagai kesembilan nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini, kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan sama-sama kita panjatkan doa bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua jauh daripada sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bermulanya program tadi Ustaz Amir ada menyebut satu perkataan, iaitu takbir. Ya, takbir. Bila sebut takbir tu kita sebut apa? Allahu Akbar. Lembut bagus. Sekali lagi takbir. Macam tu lah baru jantan. Okey. Saya nak sebut berkaitan sejarah takbir dekat bumi Palestin. Kalau kita pernah pergi ke Palestin, maka kita akan ziarah Masjid Aqsa dekat Jerusalem tu. Hampir dekat Jerusalem itu ada satu bukit. Bukit itu dinamakan Jabal Mukabbir. Sampai sekarang bukit itu namanya Jabal Mukabbir, tidak pernah diubah pun. Kalau kita Google Maps pun kita akan nampak Jabal Mukabbir itu mesti ada. Sampai sekarang nama dia tak pernah berubah, Jabal Mukabbir. Kerana apa disebut Jabal Mukabbir? Kerana satu peristiwa yang besar
tatkala Saidina Umar radhiyallahu an datang untuk mengambil kunci ataupun mengambil mandat untuk memerintah semula Jerusalem, sampai dekat situ, dekat Jabal Mukabir, dia berhenti dan dia bertakbir. Ini sejarah. Sebab itu bila kita rasa dengar satu perkataan takbir, hendaklah kita bertakbir, jangan takut-takut. Kita azan, kita takbir. Apa lagi? Semua. Nanti nak raya, kita takbir. Kan? Dekat bumi Palestin tu ada Jabal Mukabir. Sebab itu bila kita dengar orang panggil kita untuk takbir, apa kita buat? Allahu Akbar. Macam tak makan kambing. Ini masalah dia. Ini saya sebut bab sejarah ni bukan main-main. Buka sampai sekarang ni ada apa? Ada Jabal Mukabir. Satu. Habis ini bukan marah, cakap je. Kan? Pasal bila takbir, Allahu Akbar, lembut sangat. Kan? Kuatlah sikit. Macam tu. Okey. Aku dah sesat barat tadi hari ni kan. Okey. Dan yang kedua, bila sebut bab berkaitan dengan Palestin ni juga, saya nak sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Allah sebut iaitu Masjidil Haram ila Masjid Aqsa, Al-Masjid Aqsa allazi barakna haulahu. Dekat Jerusalem ni, dekat bumi Palestin ni ada satu masjid disebut Masjid Aqsa, yang mana disebut dalam Al-Quran allazi barakna haulahu, yang Allah berkati sekelilingnya. Baik, bila sebut bab berkati sekelilingnya, kita kena tahu kenapa Allah berkati sekeliling Masjid Aqsa tersebut. Maka ada 3 perkara yang harus kita ambil. Pertama, Allah berkati sekeliling Masjid Aqsa itu, iaitu itulah bumi para nabi dan para rasul, dan disebut juga iaitu banyak makamnya para nabi dan orang-orang soleh. Sebab itu Allah berkati sekelilingnya. Bila kita buka lembaran sejarah kurang lebih pada 1800 sebelum hijrah, di situ ada disebut sebagai siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah perintahkan yang pertama suruh datang ke Makkah untuk membuat asas iaitu Masjidil Haram. Dan setelah 40 tahun waktu itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk iaitu membangunkan asas iaitu apa? Iaitu Masjidil Aqsa, yang mana ukurannya Masjid Aqsa itu iaitu 36 ekar luasnya. Dan bila kita sebut tentang Masjid Aqsa, dekat kawasan itulah yang diberkatinya itu, yang diberi Allah keberkatan kelebihan, maka kita kena faham Masjid Aqsa itu dalamnya ada 5 masjid yang utama. Kita selalu dipahamkan Masjid Aqsa tu yang kubah yang tabu je, yang kubah emas tu tidak. Sebenarnya Masjid Aqsa tu 36 ekar. Di situ ada 5 masjid. Masjid yang pertama iaitu disebut sebagai masjid yang kelabu, iaitu disebut dia punya tu kelabu iaitu apa? Masjid Qibli. Yang mana Qibli itu satu masjid, kalau kita bisa Aqsa sampai dah pergi, kita akan masuk dan solat dalam dia. Kan macam buruk sikit nampak kan? Okey, satu. Dan yang kedua iaitu masjid apa? Masjid dikatakan Masjid Aqsa itu termasuk iaitu masjid yang berkubah emas. Dome of Rock itu juga Masjid Aqsa. Dan yang ketiga, kita kena tahu dalam sejarah Isra Mi'raj Nabi dah sebut dah, Masjid Aqsa itu berapa? 2 tingkat, betul? Di bahagian bawahnya ada 3 masjid. Yang pertama disebut iaitu apa? Iaitu Masjid Marwani. Di situ ada bilik Sayyidatina Maryam, ada mihrab dia, dan sekarang pun dah tutup, tapi maknanya kita tahu di situ masjid. Dan yang kedua iaitu disebut masjid apa? Masjid Qadim, yang mana ada padanya itu perpustakaan lama. Saya pergi dah tempat ni. Dan di situ banyak naskah-naskah, lebih kurang 500,000 naskah dan manuskrip yang ada dalam tersebut. Dan ingat tak satu ketika tentera Israel Yahudi kepung Masjid Aqsa, nak bakar Masjid Aqsa. Sebenarnya bukan nak bakar Masjid Aqsa, Masjid Qadim tu, tapi sebenarnya nak bakar library tu, nak bakar perpustakaan yang ada bawah dalam masjid disebut apa? Masjid Qadim, yang mana library itu disebut Maktabah Hittiniyah. Ini kita kena faham. Dan yang ketiga, masjid yang akhirnya dekat bawah itu disebut Masjid Buraq, yang mana kita tahu sejarahnya itu, kalau kita lihat ada satu gelung yang besar, dia kata di situlah Buraq ditambah. Itulah kisah hal berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, kenapa Allah sebut Allah berkati sekeliling ini? Kerana inilah bumi yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berdoa minta supaya iaitu berkaitan dengan bumi Syam. Ikut geografi dulu bumi Syam ini termasuk iaitu apa? Palestin. Maka Nabi pernah doakan mudah-mudahan Allah berkati bumi Syam ini dan malaikat sentiasa iaitu memayungi bumi Syam. Sebab itu bumi itu diberkati oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, kenapa bumi ini diberkati? Disebut bumi ini diberkati Allah kerana inilah bumi syahid sepanjang zaman. Bumi syahid sepanjang zaman. Kalau kita buka lembaran sejarah, kita tengok tahun 586 sebelum Masih, siapa yang masuk, siapa yang membakar Jerusalem, siapa yang memusnahkan, iaitu Nabucid Rizal, seorang raja daripada Iraq. Lagi siapa yang merosakkan dia? Rom. Lagi apa? Kalau kita tengok setelah Islam ambil, yang merosakkan dia iaitu siapa? Inggeris dan sebagainya. Semua menjajah dan akhirnya terlepas kepada tangan orang-orang Yahudi. Dan kita daripada kecil sejak mula kita dapat baca surat khabar, kita faham baca surat khabar, kita cerita, kita sebut berkaitan dengan Israel, kita tahu rupanya hari-hari saudara kita dibunuh di sana. Ini adalah salah satu hal berkaitan yang besar ada pada diri kita. Nabi Ibrahim mewakafkan tanah yang demikian untuk apa? Untuk orang beriman. Penyerahan daripada padri ataupun daripada ketua negara waktu itu kepada Saidina Umar, iaitu apa? Aku menyerahkan Masjid Aqsa ini daripada orang yang beriman di kalangan Nabi Isa kepada orang yang beriman di kalangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini perkara yang penting, hal kita kena tahu. Oleh sebab itu, kenapa kita membantu? Satu yang besar, sebab mereka itu saudara kita. Ingat baik-baik, saya ambil masa sikit, iaitu apa Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu saudara kita. Yang tak makan, yang diputuskan bekalan elektrik, yang dibom itu saudara kita. Daripada segi kemanusiaan, kita kena bantu. Itu kemanusiaan, itu bukan binatang. Dan daripada jiwa kita kena ingat, bumi Palestin itu waktu satu ketika Salahuddin Al-Ayyubi, waktu dia nak keluar daripada bumi Palestin naik kuda, orang tanya dia, Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin, apa yang kau nak dekat bumi Palestin ni? Satu perkataan yang disebut, di sini semuanya ada. Maknanya bila disebut di sini semuanya ada, iaitu apa? Dia kembali iaitu allazi barakna haulahu, bumi ini adalah bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Alhamdulillah, itu dia tuan-tuan dan puan-puan, satu pembukaan yang mengajak kepada kita bukan sekadar mengimbau maklumat, tetapi kita memperolehi beberapa perkara yang selama ini mungkin kita tahu, tetapi bertambah-tambah lagi pengetahuan pada malam ini. Masya Allah, subhanallah. Itu dia, kita bukan saja tahu gambaran Masjid Al-Aqsa itu, apa yang sekadar dipapar oleh dalam gambar-gambar itu, yang kubah emas itu sahaja, tapi ada lagi beberapa rangkaian yang berhubung kait dengannya, yang juga berkaitan dengan Masjidil Aqsa itu sendiri. Subhanallah. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, daripada apa yang dapat kita ikuti dan dengar pembukaan oleh Ustaz Muhammad Jazlan sebentar tadi, dapatlah kita faham hubung kait kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, ada dari sudut hubung kait sejarah, ada dari sudut hubung kait iman dan aqidah, ada dari sudut hubung kait hablum minallah dan hablum minannas, perhubungan kita dengan Allah, perhubungan kita dengan sesama manusia itu sendiri. Walaupun berlainan bahasa, bangsa, warna kulit dan sebagainya, tapi hadir kita pada malam ini sebagai apa tadi yang disebut oleh Ustaz kepada kita, tidak beriman seseorang kamu, sehinggalah kamu mengasihi saudara kamu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Walaupun kehadiran kita pada malam ini, yang terutama sekali kita nak dengar majlis ilmu, sebab dengan ilmu lah yang akan memperkasakan dan menguatkan diri kita semua. Itu dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak pergi kepada Ustaz Major Muhammad Naim. Ustaz,
Kita dimaklumkan yang sudah masuk hampir 2 bulan yang mana perkara ini berlaku sejak 7 Oktober yang lalu. Satu istilah yang muncul yang pada malam ni kita nak Ustaz ulang balik. Apakah makna dan maksud Taufan Al-Aqsa itu? Bagaimana cetusan itu berlaku dan terjadi? Dan apakah lagi perkembangan yang berlaku dan terjadi sejak daripada waktu itu dan ketika ini yang pada malam ini kami semua dapat maklumatnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata guru saya ketika mana aku beri salam sedikit sangat yang menjawab, anggaplah mereka itu berada dalam sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'. Seperti Ustaz Aizam, tidak lupa juga Ustaz Ahmad Jazlan, yang semati Tuan Nazir Masjid, Timbalan Nazir Masjid, tidak lupa juga kepada sah-sah kepimpinan dan pentadbiran masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni, kita dapat berforum, berdiskusi, menceritakan tentang nasib saudara kita yang berada di bumi Gaza, yang mereka itu dipenuhi dengan kemuliaan dan keberkatan di dalam kehidupan mereka dan di dalam pergerakan mereka, sehingga bumi mereka diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat Al-Quran yang Allah sebut tentang apa yang berlaku di Palestin. Ada kaitan dengan apa yang berlaku di antara pejuang Palestin dan Zionis Israel ketika ini. Di dalam surah An-Nisa pada ayat 104, ini yang dipegang oleh tentera-tentera ataupun pejuang-pejuang Palestin. Allah sebut di dalam Al-Quran, wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan kamu berasa sedih di atas pencerobohan yang berlaku kepada negara kamu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Surah An-Nisa ayat 104. Allah kata, wahai manusia, kamu jangan berasa sedih di atas pencerobohan yang berlaku kepada negeri kamu. Kamu berdarah dan kamu merasa perit dan sakit. Mereka juga merasa perit dan sakit. Tetapi sakit kamu yang kamu alami, kamu mengharap Allah segala-galanya bantuan ke atas kamu, sedangkan mereka tidak ada Allah di dalam kehidupan mereka. Allah sebut, wa kana Allahu aliman hakima, maka Allah lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini kekuatan yang ada pada tentera-tentera dan pejuang-pejuang Palestin yang sekarang ini mereka ada keimanan dalam diri mereka. Apabila peristiwa 7 Oktober berlaku, tentera-tentera Islam ataupun pejuang-pejuang Palestin, mereka mengkaji kelemahan daripada Zionis Israel. Ini pekaji, tuan-tuan. Kalau mereka tak kaji, mana mungkin peluru yang dihantar sebanyak 5,000 lebih peluru roket masuk ke negara haram Zionis Israel tanpa sebarang gangguan sedikit pun. Bermaksud inilah perancangan Allah dan perancangan manusia. Maka Allah sebut, wa yamkurunallaha wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah pun merancang, tetapi yang paling terbaik perancangan Allah Subhanahu wa taala. Bila dalam keadaan tersebut 7 Oktober 5,000 roket dihantar masuk ke negara haram Zionis Israel, maka mereka jadi kucak-kacir disebabkan bagaimana boleh menembusi negara yang mereka kata negara mereka hebat, yang mereka kata Israel ni Israel yang cukup canggih segala kelengkapan, dan mereka ada dari sudut kepakaran, dari sudut ketenteraan dan persenjataan mereka mampu buat, tetapi dikalahkan dengan
apa yang dibuat oleh pejuang-pejuang Palestin. Pejuang Palestin dia kaji. Di dalam ilmu ketenteraan dia ada satu ilmu. Dia ada satu slot, ada satu item namanya COG, Center of Gravity. Mengkaji dari sudut kelemahan musuh. Maka tentera Palestin mereka mengkaji kelemahan musuh. Maka bertepatan pada 7 Oktober pada hari Sabtu, mereka hantar 5,000 roket. Rupa-rupanya waktu itu memang hari yang cukup melemahkan mereka. Mereka bersantai-santaian, mereka hidup dalam keadaan seolah-olah macam aman selama-lamanya. Allah tidak menjaminkan keamanan kepada mereka di atas kezaliman yang mereka buat kepada bumi Palestin. Allah tidak akan membiarkan mereka hidup dalam keadaan seronok dan bahagia yang berterusan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberi kemenangan kepada orang-orang Islam, iaitu pejuang Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat ini kasih sekalian, bila perkara ini berlaku di negara Palestin, yang berlaku di Gaza, menunjukkan kepada kita sekalian ada satu tawaran yang Allah cuba nak memberikan kepada segolongan umat Islam, yang negara umat Islam lain hidup dalam keadaan aman. Tiba-tiba Palestin Allah uji sedemikian. Tuan-tuan boleh refer dalam surah Ali Imran ayat 139 dan ayat 140. Allah kata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Ayat ini jelas. Ayat ini kalau kita tengok asbabun nuzulnya ada kaitan dengan peperangan Uhud. Maka kita boleh create ayat itu ada bertepatan juga dengan apa yang berlaku di bumi Gaza. Bila ayat ini turun dalam keadaan tersebut untuk dikhususkan kepada orang-orang yang berada di zaman peperangan Uhud, maka terkenal juga ayat ini masih relevannya di Palestin dan di bumi-bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku peperangan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan kamu berasa hina, jangan kamu berasa sedih. Sesungguhnya kamu tinggi martabat kamu di atas keyakinan kamu atas apa pertolongan Allah yang Allah berikan kepada manusia yang yakin dia, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Kamu berdarah, in yamsaskum qarhun, kamu berdarah bercedera parah, faqad massal qauma qarhum misluh, mereka pun kadang-kadang dalam keadaan luka dan parah juga sampai mati, macam-macam keadaan. Ada yang menang, ada yang kalah. Allah kata apa? Wal ya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Allah kata, aku jadikan semua benda ni, aku nak pilih di kalangan kamu siapakah yang mati syahid. Maka Allah pilih bumi Palestin sebagai medan untuk manusia nak mati syahid, supaya nanti bila dibangkitkan di alam mahsyar, tak ada siapa-siapa lagi dah yang boleh mendakwa dan boleh mendakwi diri dia bahawasanya dia tidak ada tempat untuk nak berbunuhan dan dia nak mati syahid. Di sana sudah disediakan medan untuk kita berjihad dan mati syahid. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diturunkan Al-Quran, Al-Quran itu tetap relevan daripada dulu sampai hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, rentetan daripada peristiwa itu dapat kita faham bahawasanya Taufan Al-Aqsa yang dihujani 5,000 roket kepada bumi Zionis Israel laknatullah itu, maka Allah turunkan pertolongan demi pertolongannya kepada tentera Islam. Maka itu dinamakan Taufan Al-Aqsa. Taufan tu apa? Orang panggil apa? Taufan ni macam ribut lah tuan-tuan, ribut peluru tanpa sebarang gangguan. Mana ada gangguan tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok, kalau taufan melanda mana-mana tempat, dia tidak ada gangguan, dia boleh sapu habis apa yang kita sayang di dunia ni. Jadi maknanya berlaku peristiwa itu ada beberapa gambaran. Yang pertama tadi kita sebut, berdasarkan dengan Al-Quran ada jaminan Allah kepada tentera Palestin. Satu. Yang kedua, Allah nak tunjuk bahawasanya Zionis Israel ini tak kuat tara mana pun dia ni.
Sebab apa dia tak kuat? Dia memang dia kata dia kuat dari sudut persenjataan. Dia kata dia kuat dari sudut fizikal. Dia kata dia kuat dari sudut taktikal. Hasilnya tidak kuat tara mana pun tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak dibandingkan dengan pejuang-pejuang Palestin, mereka ada kekuatan yang pelbagai kekuatan. Mereka mahir dari sudut taktikal, mereka mahir dari sudut kekuatan fizikal, mereka mahir dari sudut mental, mereka mahir dari sudut kekuatan satu lagi yang Allah anugerahkan kepada orang yang beriman. Apa dia? The spiritual combat power. Ini ada pada orang Islam. Ini ada pada tentera Islam. Bila tentera ada satu kerohanian yang kuat pada diri dia, tidak ada yang lain melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang akan bersama-sama dengan mereka. Sebab tu tuan-tuan, sekarang ni kita duk dengar macam-macam. Tuan-tuan buka TikTok, tuan-tuan buka Facebook, orang kata macam-macam. Tentera Zionis Israel ni, dia tengok tentera Islam Palestin ni tuan-tuan, dia nampak macam-macam bayangan. Dia bukan nampak manusia saja, bahkan dia nampak benda yang lain yang datang membantu pejuang-pejuang Palestin untuk menjahanamkan Zionis Israel ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita ada Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa ini membuktikan bahawasanya Islam memang kuat, dan Islam bila manusia mencari Allah di dalam kehidupannya, maka senjata yang paling besar ialah Allah Subhanahu wa taala menghantar tentera-tenteranya membantu pejuang-pejuang Islam, maka kemenangan akan pasti datang. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Inilah senjata yang kita ada, iaitu kebenaran daripada Allah, keyakinan kita kepada Allah bahwasanya Allah lah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Maka itulah yang paling terbaik bagi seorang yang beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran dan apa janji Nabi SAW kepada kita sekalian. Itu saja sebagai pusingan yang pertama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah dia apa yang dapat kita dengar dan ikuti sebentar sahaja tadi. Apa yang diungkapkan oleh Ustaz Major Muhammad Naim kepada kita, betapa apa yang berlaku dan terjadi itu memanglah kita tak dapat nak sangka dan jangka, kerana mereka telah tempuh dan lalui keadaan tersebut hampir puluhan tahun lampau lamanya. Bayangkan tuan-tuan. Namun ada daripada suara-suara sumbang daripada sebahagian orang mengatakan, kenapalah tentera Palestin, Hamas itu khususnya, pergi mengganggu orang ataupun pergi mengacau tentera Israel Zionis tersebut. Na'udzubillah min zalik. Ada pula yang mengatakan ibarat menjolok sarang tebuan. Apa cakap dan kata-kata yang sedemikian tuan-tuan? Sedangkan tebuan yang diganggu itu telah pun mengganggu sejak sekian lama bumi Palestin. Sudah beranak pinak. Dia punya telur-telur dia merebak ke sana kemari. Boleh tahan ke tuan-tuan? Itu. Jadi itu sekadar signal dan isyarat yang hanya dipaparkan oleh mereka. Bayangkan kalau seluruh negara Arab, kalau daripada negara Islam mengambil tindakan terhadap mereka, kenapa ditunggu dan dibiarkan lagi? Ialah sebagaimana tadi disebut oleh Ustaz Muhammad Jazlan, dahulu-dahulu kita buka surat khabar ni, memang kita dengar dan ikuti, tapi taklah berapa lama sangat. Ini terlalu lama tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka dengan itu kita tidak boleh terima dengan sesungguhnya. Baik. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika sekiranya kamu ingin bermusafir, bersusah payah, maka hendak kamu simpan duit nak pergi berjalan, pergilah ke beberapa buah masjid dan tempat ini, antara Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kita nak pergi kepada Ustaz Muhammad Jazlan balik kembali. Ustaz Muhammad Jazlan yang juga dimaklumkan dah beberapa kali sampai ke Palestin, khususnya di Gaza dan juga di beberapa tempat lah di sana ya, bersama dengan adiknya Ustaz Muhammad bin Abdullah. Itu. Jadi orang yang dah sampai menjejak kaki ke sana ni, nampaklah gambarannya, suasana dan keadaannya. Jadi Ustaz, kami semua hadir pada malam ni nak duk mendengar ungkapan-ungkapan perkataan Israel lah, Bani Israel lah, Yahudi pula,
Lepas tu ada pula Zainis. Banyaknya. Yang mana satu ni ustaz? Yang kita nak rasa marah ni yang mana satu? Ada orang kata tak boleh marah kat Israel pula dah. Kenapa pula? Kan? Lepas tu kita rasa geram ni kepada siapa sebenarnya yang kita nak tuju dan kita nak tunjukkan kemarahan tersebut, dan bagaimana kita dapat memahami istilah-istilah itu. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, ayah yang saya kasih, Tuan Moderator Ustaz Ahmad Hizam, rakan ahli panel, Tuan Major Haji Muhammad Naim. Bila kita sebut bab berkaitan dengan Palestin, saya nak sebut sikit lah. Saya antara orang yang awal-awal dulu dengan adik saya masuk ke Palestin, khususnya ke Masjid Aqsa, Jerusalem. Dan adik saya ni dia banyak cakap, saya hanya dengar je, dan saya menyampuk-nyampuk apa dia cakap. Satu soalan yang ditanyakan kepada imam masjid di Palestin, Masjid Aqsa tu, dia kata, kita ni seluruh dunia doa, hari-hari doa untuk Palestin, macam tak ada apa-apa je. Betul tak? Ini saya nak sebutlah yang tadi, kenapa jorok sarang tabuan, kenapa kan? Macam tak ada apa-apa pun. Maka jawapan diberikan kepada kami berdua waktu itu, dia kata, bangun sekarang. Saya pun bangun, adik saya pun bangun. Sekarang kau kat mana? Dia tanya. Saya dekat Masjid Aqsa. Engkau tahu tak, dengan berkat doa ni orang seluruh dunia, sampai sekarang ni Masjid Aqsa tidak dapat ditawan oleh orang Yahudi, iaitu orang-orang Zionis. Sampai sekarang dia hanya kebun-kebun keluar. Dia tak dapat takluk, tak dapat sampai sekarang. Dan kau tahu tak, pejuang-pejuang yang ada dekat Gaza, dekat mana, yang berjuang hari-harian, yang menentang mereka tu kerana apa? Keberkatan daripada doa orang-orang Islam seluruh dunia. Sebab itu mereka itu kuat, jiwa mereka itu kental, mereka itu hebat, sebab dengan keberkatan doa. Sebab itu kita kena berdoa. Kita diajar kunut nazilah, nak baca pun takut, baca je lah. Saya syukur, alhamdulillah, budak-budak kecil sekarang pun pandai baca kunut nazilah. Kan nikmat. Itu hebat. Sebab itu doa tu asilahul mukmin tu, makna doa tu senjata orang mukmin, itu benar. Ini saya sebut satu. Dan yang kedua, kita kalau ke sana nanti kita akan jumpa budak-budak kecil jual-jual barang kan, dan tak ada keperluan dulu kita nak beli, dia jual gelang lah, apalah, dia kata kau belilah. Maka saya tengok anak mata dia. Lepas tu saya cakap, saya tak pakai gelang, saya tak beli ni pun. Tahu tak apa dia jawab? Engkau belilah. Sekurang-kurang bila engkau beli gelang yang aku jual ni, engkau ingat Palestin. Nampak tak? Dia tak cakap ingat dia, dia cakap ingat Palestin. Mereka tu pun ajar kepada kita ingat kepada Palestin. Hebat kan? Oleh sebab itu, kalau kita lihat apa yang disebut, siapakah yang dikatakan Israel, Bani Israel dan sebagainya, perkara yang kita perlu faham, yang dikatakan Israel itu salah satu nama yang Allah kurniakan kepada Nabi Yaqub alaihi salam, yang membawa maksud iaitu apa? Abdullah, iaitu hamba Allah yang dikasihi. Itu Israel. 12 anaknya itu dikatakan Bani Israel, keturunan Bani Israel. Dan mereka sebahagiannya beriman kepada Allah. Tetapi di kalangan Bani Israel itu ada yang kufur dan kafir. Maka mereka itu disebut jadi orang Yahudi. Sebab itu dalam Al-Quran disebut ya Bani Israel, ada disebut la tarda'an kal yahuda wala nasr hatta tattabi'a millatum. Banyak. Bila Al-Quran menyebut bab perkataan Yahudi, maka Al-Quran sebenarnya nak menurunkan darjat yang mereka rasa mereka itu hebat kepada darjat kehinaan. Dan bila disebut bab berkaitan dengan Zionis sebenarnya satu gerakan untuk apa? Untuk membawa balik semua orang-orang Yahudi yang berbangsa, iaitu apa? Yahudi, kembali ke Palestin untuk menduduki bumi Palestin. Kita kena ingat,
Saya kat sana saya jumpa Rabai kan. Rabai yang topi tu ada ni dekat tu tali pinggang dia, dekat tu ada macam ikat-ikatan tu. Tahu tak sebenarnya apa? Dia bukan suka-suka pakai tau. Itu yang dia pakai, yang dia sembahyang semua tu, ada yang 4 segi pun situ, itu tangkal. Dia tangkal nama dia. Pergilah rumah-rumah dia, kedai-kedai dia, dia ada sebut makzuzah. Dia suruh saya buat balik lagi makzuzah. Tujuan apa? Tujuannya untuk kita jauh daripada gangguan iblis syaitan. Itu pahaman dia. Sebab dia percaya kepada Nabi-Nabi membawa benda-benda gaib, dia percaya benda-benda gaib ni. Dia takut. Ada makzuzah, dia pakai tangkal. Yang Rabai tu, ikatan simpulan tu, itu semua yang disebut sebagai tangkal. Kalau nak jadi, pakai tangkal lah. Kita banyak pakai tangkal kan? Ada ke? Okey. Dan Zionis ni, dia punya perancangan untuk menduduki, iaitu apa? Bumi Palestin. Bawa ramai-ramai. Dan bila saya tanya, saya tengok kan, yang Rabai tu yang buat piket, oh orang Zionis keluarlah, kami orang-orang Yahudi kat sini tak suka kat kamu, kamu baliklah ke Poland, pergi ke Austria, kamu menyusahkan kami dah susah, kamu datang jajah kat kami punya kawan-kawan dekat Palestin, maka kami pun susah, kelah balik. Itu Rabai. Tapi kalau kita renung baik-baik Rabai itu, kita buka sirah Nabi. Nabi ada satu sahabat dia yang bernama Abdullah bin Salam. Betul? Siapakah Abdullah bin Salam? Iaitu pendeta Yahudi yang tunggu siapakah Nabi akhir zaman. Betul? Buka kisah Abdullah bin Salam. Macam mana dia masuk Islam? Dia tanya 3 perkara kepada Nabi. Kalau engkau tak boleh jawab Muhammad, engkau bukan Nabi dah. Macam tu punya hebat. Waktu tu bila Abdullah bin Salam dah masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, dia beritahu kat Nabi SAW, ya Muhammad, aku nak beritahu kat engkau satu perkara. Orang Yahudi ni, dia ada satu sifat. Sifat dia apa? Bukhud. Dia sebut bukhud. Apakah bukhud itu? Orang yang suka menyalahkan orang, orang yang suka buat jahat, orang yang semualah kita tentu arah tu, dia lah tu. Dia suka cari masalah kat orang. Kan? Kalau kita tengok berita, dia orang dah ada rumah Palestin, saja dia buat rumah dekat laman orang tu, dia kata di bumi aku. Dia memang macam tu lah. Menipu, memang dia. Riba, macam tu lah. Rasuah, semua ada. Itu bukhud. Dia dah pesan kat Nabi. Dan akhirnya bila kita renung Rabai-Rabai tu, sungguh pun dia kata dia tak suka kepada orang yang masuk ni, Yahudi-Yahudi yang masuk ni, tapi dalam hati dia, iaitu mengakui suka sebenarnya Palestin ni adalah bumi yang dijanjikan kepada mereka. Maknanya kita tak boleh sama sekali percaya kepada mereka ni. Faham tak? Bukan saya cakap, Abdullah bin Salam cakap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini key dia. Ini satu kunci yang besar. Hak tu jangan percaya, tak percaya, jangan percaya sangat. Kalaulah dia hebat, dia dah ambil dah Gaza tu. Betul tak? Dah 2 bulan kan? Kenapa dia tak boleh ambil? Ada satu rahsia besar. Tahu tak sebenarnya orang-orang bangsa Israel, orang-orang Yahudi ni, dia ada satu genetik dia punya darah dia, iaitu apa? Sifat penakut. Dia penakut. Imam Masjid Aqsa cakap dengan saya, kalau tak percaya kau pergi genonglah mata mata orang Yahudi yang askar kau tu kan, cuba genong. Dia tak akan merenung kau, dia akan macam kita, kalau kita tengok orang macam ni, orang larikan mata, kita kata dia ada apa? Belantu raya, betul tak? Tak. Ini kita dia tak. Kalau kita renung mata, dia akan palingkan muka dia sebab dia takut. Sebab dalam diri dia ada darah takut, sebab dia pernah diseksa, dia pernah dibakar, dia pernah dijadi hamba, macam-macam, iaitu apa? Kehinaan yang ada pada mereka. Sebab tu dia nak pulihkan dia punya apa? Dia punya kehinaan tu untuk menjadi satu bangsa yang hebat. Sebenarnya tak hebat pun. Kita dekat border dia pun, dia punya komputer hang juga. Kalau dia hebat itu, seperti Tuan Meja kita kata, takkan peluru Scud tu semua boleh masuk dekat dalam sampai dekat Tel Aviv pun dia boleh masuk. Betul tak? Tak ada. Dia biasa-biasa je. Dia tak ada apa pun. Dia macam kita.
Sebab itu satu benda, ni satu benda saya nak sebut kan. Kita tengok kenapa dia rasa macam hebat. Sebenarnya dia penakut. Bila dia penakut, dia cukup berhati-hati. Itu yang kalau kita kat border, dia sampai dia punya askar taruh macam-macam begini, berapa ramai, kita masuk pun suspend. Kita ni kat mana, selamat ke, nak makan, nak minum pun kita takut. Sebenarnya tak ada apa-apa. Dekat negara dia pun ada homeless yang duduk tepi jalan, yang minta sedekah pun ada. Sebab itu kita kena ingat, mereka tak ada apa-apa. Tadi yang disebut oleh Tuan Meja, ayat Quran dah sebut jiwa mereka tu kosong. Kita ni orang beriman ni, kita ada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Kita kena minta doa supaya seluruh, iaitu saudara kita di Palestin dan seluruh dunia ni terus mendoakan mereka supaya Allah angkat, iaitu apa? Kesusahan, dan Allah beri kebaikan. Kebaikan mereka dah dapat, yang mati jadi syahid, yang terus berjuang masih dapat pahala. Allah ampunkan dosa. Kita mana tabung? Mana tabung? Tabung tak ada? Tabung. Ya Allah, kecilnya tabung. Semangat Palestin takbir. Tabung kecil macam tu. Kan? Besar sikit tabung. Kan? Ingat, apa yang kita beri itu kita salurkan pada tempat yang betul sampai kepada saudara-saudara kita, maka waktu itu kita akan balik pada kisah Nabi. Waktu peperangan tu, satu sahabat nak bagi dia air, kawan dia kata apa? Tak payah, itu lagi memerlukan air, akhirnya dia semua jadi syahid. Apa yang ada pada kita akan habis tau. Tapi apa yang kita berikan kepada saudara kita di Palestin, mudah-mudahan Allah berilah keampunan kepada kita. Dan saya nak ingatkan sekali lagi, kita terus kena berdoa, dan kita jadikan kita rasa bangga dan kita rasa bersyukur kita jadi orang beriman, dan kita punya tanggungjawab untuk membantu saudara kita, bukan hanya di Palestin, dekat China, dekat Filipina, dekat mana, itu semua saudara-saudara kita. Dan ingat, saya nak ingatkan pesan ini ni, kita satu masjid, tengok kiri dan kanan. Kalau Ustaz Amir disuruh terpegang tangan, tak, saya suruh tengok kiri dan kanan. Tengok sekarang, nak tengok pun susah, lagi-lagi muka kau tengok muka aku. Kita tak rasa ke? Macam mana kita nak rasa dalam satu masjid ni Allah kumpulkan kita satu Korea, kita tak dapat rasa sayang dan kasih? Mustahil kita boleh sayang umat Islam kat tempat lain kalau kita tak boleh mengasihi kita antara kita. Sebelum saya akhiri, saya nak sebut satu je. Saya Muhammad Jazlan Abdullah adalah saudara ibu-ibu dan ayah-ayah daripada dunia sampai akhirat. Dan hari ini saya ambil ibu-ibu dan ayah-ayah menjadi saudara saya daripada dunia sampai akhirat. Kita bertemu kepada Allah kerana Allah, kita berpisah kerana Allah. Kita nak minta supaya besok sama-sama kita duduk di bawah arsy Allah. Dan mulai hari ini kita ada semangat persaudaraan. Kita bantulah Palestin kerana mereka itu adalah saudara-saudara kita. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sungguhnya kita orang-orang yang beriman ini adalah bersaudara. Kita tolong menolong, bantu membantu, baik membaik di antara satu dengan yang lain. Jadi kita dah faham dah tadi beberapa istilah yang diungkapkan, apa itu Israel, Bani Israel, Yahudi dan Zionis. Dah dapat faham kan? Maka makna Israel tu sebenarnya elok, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan lepas ni ada dapat anak lelaki, letaklah nama Israel. Pergi daftar. Kawan yang jadi juru pendaftar pun terkejut. Kita kata makna dia elok ni, hamba Allah. Memang nanti kau masaklah semua hidup. Kalau anak kita buat hal, ini anak Israel ni lah yang buat kacau selama ni. Oh ya Allah. Dugaan tuan-tuan nak buat macam mana. Walaupun daripada satu suku kaum, keturunan yang baik dan elok, tapi disebabkan apa? Taufik, hidayah, iman, amal dan sebagainya tidak digunakan, akhirnya jadi sia-sia sahaja. Tadi Ustaz Muhammad Jazlan beritahu kepada kita, boleh tahan juga kita dengar tadi ya. Ingat orang Melayu je kuat tangkal, orang Yahudi pun kuat tangkal juga. Kalau tadi Ustaz Muhammad Jazlan kata, kalau kita nak uji mereka, renung mata mereka, tu pasti mereka takut.
Ya, kalau kita sama kita, tengok Nong, apa hal? Ada hutang kah? Itu. Kita memang berani tuan-tuan. Itu kalau tadi Ustaz Jazlan kata apa? Ada belah tu raya. Kita jawab balik. Apa hal? Ada hutang kah? Tengok-tengok. Dahsyat yang kata orang Melayu ni tuan-tuan. Subhanallah. Ustaz Haji Muhammad Naim, bagaimanakah kita dapat pelajaran daripada apa yang berlaku dan terjadi di bumi Palestin ni Ustaz? Di mana sehingga kan ada pula suara-suara yang mengecam, macam Ustaz ni duduk berada di Kementerian Pertahanan Negara. Apa nak jadi dengan Malaysia ni? Pergi cakap macam itu. Penakut ke tentera-tentera Malaysia? Memang sakit hati tuan. Lebih-lebih lagi orang yang berada di sana buat demonstrasi di hadapan. Apa kita nak dapat nasihatkan kepada golongan-golongan yang jenis sembrono ni Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator, sahabat panel saya, Tuan Guru, terlupa juga tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat ini kasih sekalian. Alhamdulillah, negara kita ini Allah kurniakan keamanan dan Allah kurniakan kestabilan dan kemakmuran sehingga kita boleh hidup dalam keadaan ke mana sahaja yang kita nak pergi dalam keadaan penuh dengan keamanan. Siapa yang beri keamanan ni? Allah. Sebab apa Allah berikan keamanan? Sebab kita menunaikan janjinya. Allah sebut dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sadaqallahul azim. Allah kata, kalaulah penduduk sesuatu kampung ataupun negeri itu bertakwa kepada Allah, kami akan turunkan daripada langit keberkatan, daripada bumi keberkatan. Keberkatan juga boleh kita miliki di tanah air kita yang tercinta ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang kasih sekalian, memang benar dalam keadaan situasi yang menekan di Palestin itu, sehingga rakyat-rakyat Malaysia kita di tanah air kita yang tercinta ni ramai yang semangat, terlalu sangat. Bagus semangat tu tuan-tuan. Kita tunjuk perasaan disebut sebagai muzaharat. Kita tunjuk perasaan bahawasanya kita bersolidariti bersama dengan rakyat Palestin. Betul, bagus, alhamdulillah. Semangat ini perlu ditunjuk kepada musuh-musuh Islam. Semangat ini perlu dipamerkan bahawasanya kita bersama dengan mereka. Tetapi janganlah kita buat dan janganlah kita cuba-cuba nak mengundang dan nak mencabar kestabilan keamanan negara kita ini. Kita pergi buat rusuhan-rusuhan di tempat-tempat yang tak sepatutnya. Memang betul. Waktu peristiwa berlaku hari Jumaat. Peristiwa tu berlaku 7 Oktober hari Sabtu, Jumaat minggu depan tu. Ramai orang buat demonstrasi di depan Mindef. Di depan Mindef. Saya duduk tingkat 11. Tengok daripada atas, tengok apa benda pula ni. Lepas kata, Ustaz, mereka buat demonstrasi, mereka tuntut Mindef hantar tentera pergi ke sana. Hebat mereka. Yang syoknya tulis ATM, apa lagi nak tunggu? Hebat tu. Takkan takut kot. Macam-macam. Ada yang bawa bendera hitam tulis la ilaha illallah, kemudian takbir lah apa semua. Bagus, alhamdulillah takbir tu. Cuma tulis tu seolah-olah macam nak mencabar. Tuan-tuan, kita kalau nak disuruh pergi ke sana, kita memang sudah bersiap siaga untuk pergi ke sana tuan-tuan. Sebab Angkatan Tentera Malaysia kita di tanah air kita ni tuan-tuan, kami diajar untuk membunuh manusia. Dan kami juga diajar bagaimana kami terbunuh disebabkan dengan kelalaian. Tuan-tuan dikasih sekalian, tentera kita boleh pergi sekiranya apa? Ada unity ataupun ada satu pasukan, ada satu organizer yang menjemput kita ataupun yang merancang satu kumpulan ni untuk kita bergerak ke sana di dalam satu unity. Contohnya apa? Turki kata kita buat satu pasukan, kita bersatu, kemudian kita panggil tentera-tentera yang nak bersama dengan kita pergi bom, kita pergi serang bumi Zionis Israel tersebut. Boleh Dia panggil apa? Dia panggil Saudi, dia panggil Pakistan, dia panggil Indonesia, dia panggil Brunei, dia panggil Malaysia.
kita pergi tuan-tuan. Tetapi kalau kita nak bergerak bersorangan diri sebagai suatu negara sahaja yang kita nak move ke sana, tak boleh tuan-tuan. Sebab ianya memerlukan kebenaran-kebenaran untuk kita nak melintasi di ruangan udara, kebenaran-kebenaran untuk kita melalui di perairan negara orang lain, semuanya memerlukan persetujuan dan kebenaran mereka masing-masing. Agak-agak setuju tak tuan-tuan? Tak setuju. Kita nak terbang, orang kata apa, tak boleh ikut ruangan udara kami sebab kami tak bersependapat dengan kamu. Patah balik, jangan ikut ruang udara kami. Patah balik kita tuan-tuan. Nak ikut ruangan perairan, kita lalu ikut air tuan-tuan, ikut lautan. Bila sampai di tempat sesebuah negeri punya laut, lepas kata tak boleh ikut laut kami, ini kami punya, ikut jalan lain. Tak boleh juga tuan-tuan. Maknanya kita tidak ada satu kuasa untuk kita bergerak bersendirian, melainkan kita bersama-sama di dalam satu persepakatan untuk kita bergerak bersama-sama. Baru boleh. Begitulah keadaan yang kita inginkan, yang kita impikan. Tetapi janganlah kata kat tentera macam tu tuan. Kata tuan-tuan, tentera makan tidur. Oi, pantang aku dengar tuan. Pandai hampa tentera makan tidur. Hampa pergi duduk dekat camp, hampa tahu lah. Hampa pergi seminggu duduk dalam camp. Nak tengok kurus kering ke, nak tengok apa, boleh tengok jadi. Jadi tuan-tuan, tak payah cakap macam tu. Kan? Kami hari-hari buat latihan. Latihan apa? Kami dalam keadaan musim aman ni, kami kerahkan diri-diri kami ataupun tentera-tentera kami untuk buat aktiviti-aktiviti yang boleh menjadi kekuatan kepada kami. Bersiap siaga ni memang dibuat setiap hari tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Sekarang ni yang kita duduk aman sekarang ni tuan-tuan, ada di persempadan negara kita, tentera-tentera kita, pasukan-pasukan keselamatan kita, APMM, polis dan sebagainya sedang menjaga di persempadanan negara. Semua pakat duk jaga. Sebab tu kita boleh duduk aman. Sebab tu kita boleh pergi ke mana-mana saja yang kita nak pergi. Sebab itu kita duduk dalam masjid ni pun aman. Cuba tuan-tuan tengok, aman kita sampai ada orang lena dalam masjid ni tuan-tuan. Aman sungguh. Aman lah tu tuan-tuan. Boleh lena, tak dengar bom, aman lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, maknanya yang pertama, syukurilah dengan nikmat keamanan yang Allah kurniakan kepada negara kita. Kena syukur. Macam mana kita nak lambang syukur? Penuhilah rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita membesarkan Allah dan merendahkan diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. Syukur pada dia. Yang kedua, di atas nikmat keamanan ini, hiasilah negara kita ini dengan benda-benda yang boleh mengundang keberkatan. Tinggalkan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, cari keberkatan-keberkatan yang boleh kita menjemput keberkatan Allah masuk dalam negara kita supaya berterusan di dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kita hidup dalam keadaan harmoni, hormat menghormati di antara satu sama lain. Jangan kita bermusuhan, jangan kita tiup api-api permusuhan sesama kita. Jangan. Memang kita ada perbezaan dari sudut politik, tetapi kita ada satu benda yang boleh menyatu padukan kita, iaitu di dalam kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak tuan-tuan? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah sebut dah. Allah kata berpegang teguhlah dengan tali Allah, iaitu apa dia? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pegang betul-betul. Maka jangan kamu berpecah belah sesama kamu. Ini disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya ucapkan tahniah kepada Masjid Putra Perdana di atas penganjuran forum pada malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab Allah kurniakan keberkatan, keselamatan kepada seluruh jemaah masjid ini tuan-tuan. Saya doakan begitu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah, menjadi manusia yang merupakan hamba kepada Allah, dan dalam masa yang sama mencari bekalan-bekalan untuk kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan satu kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar Al-Ghifari.
Abu Zar Al-Ghifari, Nabi pesan kepada dia, wahai Abu Zar, ketahuilah oleh kamu, ketika mana kamu melalui di lautan, sampan ataupun perahu kamu ini perlu dikuatkan, sebab gelora dia di dalam lautan ini sangatlah dalam. Buatlah persiapan di dalam perjalanan kamu ni. Maksudnya apa? Di dalam perjalanan kita hidup di dunia ni, buatlah persiapan mencari bekalan dan berhati-hatilah dengan kehidupan di dunia ni. Jangan sampai kita lalai dan jangan sampai kita terikut-ikut dengan hawa nafsu kita yang suka menipu kita. Itu yang pertama. Bahkan baginda Nabi SAW kata, perjalanan ini jauh, wahai Abu Zar Al-Ghifari. Carilah bekalan yang sebaik-baiknya, supaya kamu sampai penuh dengan bekalan yang kamu bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Yang ketiga, Nabi pesan kepada Abu Zar Al-Ghifari, lakukanlah segala amalan-amalan kamu di dunia dengan penuh keikhlasan, sebab Allah lah yang akan memberi ganjaran kepada kamu. Manusia tidak dapat memberi ganjaran kepada kamu. Ini nasihat Nabi SAW kepada Abu Zar Al-Ghifari dan juga kepada kita sekalian yang hidup di dunia ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, hargai nikmat keamanan, syukuri nikmat keamanan. Mudah-mudahan Allah melimpah-limpahkan keberkatan kepada negara kita yang tercinta ini, insya-Allah. Wallahu taala alam. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ingat, Allah lah Tuhan yang membawa keamanan dan kesejahteraan, daripadanya keselamatan dan kesejahteraan. Ingat itu. Jangan kita cuba membuat sikap dan sifat yang boleh mencetuskan pelbagai macam perkara yang tidak baik dan tidak elok. Kita bertugas di bahagian kita semua masing-masing. Kita semua orang awam, ada bahagian tugas orang awam. Ada mereka yang terlibat di pihak ketenteraan, darat, udara, laut, dan juga ada yang mengawal dalam negara. Tadi disebut oleh Ustaz apa tadi tu? Yang berada di perbatasan. Kita tidur lena, mereka bersengkang mata. Tu. Kan? Si baju hijau sedang bertugas. Kan? Di perbatasan, peluru tak bermata, harus waspada. Tak boleh lah nak tarik dia punya melodi kan. Nampak macam tak apa sesuai lah masjid ni. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah, saya nampak ada di hujung sana mikrofon disediakan. Tu. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada apa tak puas hati ke, nak bertanya, nak bersoal ke, dipersilakan. Tu ada apa-apa cadangan ke, apa-apa nak kata ke, jangan buat ulasan dan luahan, sudahlah, nak tanya, tanya. Tu. Kalau ustaz sudi jawab, jawab. Kalau tak jawab, saya hanya menyampaikan hasrat saja. Mana orang putera perdana ni? Tak ada namanya. Macam mana Tuan Nazir? Tuan Nazir macam nak suruh berhenti tu. Tu. Ada, tak ada? Kalau tak ada saya tanyalah. Boleh. AJK yang bertanya. Sila. Okey, kita biasa dengar bila kita berjiran, kan, kalau ada masalah jiran sebelah kita bantu. Okey. So dalam hal masyarakat ataupun umat Palestin ni, kan dia ada jiran negara-negara Arab yang berdekatan. Kita ni jauh, kan? Mungkin Ustaz Jazlan ataupun Ustaz Naim lah mungkin boleh respon. Kenapa kalau kita tengok dalam media, susah sangat nak mendapatkan satu keputusan bagi membantu umat Islam di Palestin. Itu soalannya lah. Silakan Ustaz Muhammad Jazlan, boleh ya? Silakan. Ustaz Muhammad Jazlan ni pernah belajar di negara Mesir, pernah mengembara ke sana kemari. Mungkin beliau lebih maklum bagaimana negara-negara Arab di keliling ini, mereka seolah-olah seperti tidak ada apa-apa untuk dapat menghulurkan bantuan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Soalan tu cantik sangat sebenarnya. Bab berkaitan dengan jiran. Nabi sebut siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat falyukrim jarahu, hendaklah engkau memuliakan jiran. Betul Dalam konteks negara tu ada jiran-jirannya. Itu terlampau besarlah. Membina jiran ni daripada kita. Okey, saya sebut membina daripada kita. Kenapa kita hilang sifat kejiranan? Persoalan dia. Betul Sebab kita tinggalkan satu sunnah Nabi. Apakah sunnahnya? Iaitu sunnah berziarah. Betul tak? Okey, saya nak tanya cara jujur. Ini Putra Perdana kan? Saya tengok luas sangat sampai sesat bagat aku tadi. Okey, banyak rumah. Kita ziarah tak antara kita? Cara jujur. Ziarah ke tak? Ada. Raya Raya tu kalau kat Johor dia panggil baraan, marhaban. Baraan lah. Bagi 10 rumah nak turun tu perut dah berkocak, kelekuk. Itu kepahaman kita. Ingat kita ni berjiran, kita kena ziarah jiran. Tapi kalau kita tak ambil sikap ini, akan jadi pelik kalau kita ziarah jiran. Betul? Cuba tanya kawan kita, boleh tak ziarah awak? Ziarah? Saya rasa saudara saya, mak ayah semua okey, sihat. Itu pandangan kita tau. Betul saya nak ziarah. Ziarah? Kau ni okey tak okey? Okey. Pelik kan? Lepas tu Masuk. Dah bual-bual, apa cerita sebenarnya? Ziarah. Satu benda pelik tau. Pelik Last kali kita ziarah, engkau ni ada mimpi tak betul ke? Ataupun nak pergi ke apa? Cuba cakap. Sebab kita tak mula dengan ziarah. Bila ziarah tu hilang, ukhuwah akan hilang. Betul? Ukhuwah akan hilang. Yang mengenal ukhuwah ni orang beriman. Ingat baik, yang mengenal ukhuwah ni orang beriman. Yang kenal jiran tu orang beriman. Orang Islam ramai, orang berimannya mana? Saya bagi satu contoh lagi. Waktu saya berada dekat Chengdu, tahu Chengdu, China. Lepas tu saya terbang ke pergerakan Xi'an, nak pergi ke satu tempat kampung di Pinjang, nama Pinjang, 5 jam daripada Xi'an. Saya jumpa orang susah. Kita bari duit tu lebih kurang dalam RM10 lah. RM10 lebih kurang dalam yuan dia lah, macam 20 yuan yang tu. Tahu tak apa yang orang yang bawa saya cakap dengan saya? Brother, kenapa you beri dia ni? Kenapa you beri dia tolong, bantu? Saya cakap, tak apalah, dia kan susah. Brother, saya nak cakap dengan you sikit boleh tak? Dia ni susah sebab Tuhan dah takdirkan dia susah. Yang kau nak menyibuk tu buat apa? Yang kita kena fikir ni, jangan kita susah macam dia. Agak-agak macam mana? Betul tak? Sebab ukhuwah tak ada, iman tak ada. Jadi saya nak sebut, keliling semua banyak jiran-jiran dia. Kenapa kita yang membantu? Jawapan dia apa? Sebab dia jiran jauh kita, ukhuwahnya dekat sini. Mesir suka-suka tutup border. Lagi apa? Di negara-negara Arab tidur dengan ni. Saya sebut dah terang. Marah-marah lah, aku duduk di Arab, aku tahu macam mana. Kan? Nak bantu tu pun susah sebab hilang ukhuwah. Sebab itu saya sebut tadi, tengok antara kita ni, nak membangunkan ukhuwah ni dengan apa? Dengan iman. Sampai Nabi sebut, jangan sebut bab iman kalau kau tak dapat berukhuwah. Jadi kalau kita, jiran kita dekat Gaza tu, jauh tak? Jauh kan? Tapi kenapa kita bantu? Sebab iman, sebab Islam, sebab ukhuwah. Kenapa mereka tak bantu? Sebab mereka jauh daripada, iaitu disebut ukhuwah, disebut iman,
dan disebut Islam. Islam yang sejati inilah kita. Faham tak? Jadi jangan sibuk hal orang, dia tak nak tolong, dia punya pasal. Yang penting kita kena sibukkan diri kita macam mana kita nak membantu. Kalau kita menunjang jari, oh kenapa dia tak tolong? Kenapa dia tak tolong? Kenapa dia tak tolong? Ni salah dia lah, dia tak tolong. Sebenarnya kita ada satu lagu yang telah diberikan kepada kita, iaitu apa? Lagu Bangau Oh Bangau. Betul? Bangau oh bangau. Dah dengar tak lagu tu? Nanti Ustaz Menamir nyanyi sedap lah. Bangau oh bangau ni semua menyalahkan orang. Betul? Semua menyalahkan orang. Yang gentle siapa? Iaitu ular. Kenapa kau nak makan katak? Sebab dia makanan aku. Tak baik tak? Sebab itu kita kena jadi yang akhir. Itulah saudara kita. Kitalah yang perlu membantu. Orang tak nak bantu, biar dia tak nak bantu. Yang kita besok nak jawab di depan Allah Ta'ala, aku telah membantu saudara aku di dunia ini untuk dengannya itu dapat satu kebaikan, yang mana kebaikan itu mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Amin ya Allah. Ni saya sebut sikit lah kan. Saya tak nak sebut negara-negara mana, dan kita tahu sifat dan sikap. Jangan sibuk sikap orang, kita kena sibukkan sikap kita. Wallahualam. Subhanallah. Terima kasih atas penjelasan tersebut Ustaz Muhammad Jazlan. Tadi Ustaz sebut apa tadi? Rewang, baraan. Oh, apa? Kulaan. Ada? Itu lain pula. Tadi apa Ustaz tu? Johor, JDT lah Ustaz ni. Baru menang. Kulaan tu Banjar, orang Banjar juga. Kalau Johor tu baraan lah. Baraan tu dia pergi setiap rumah. Betul? Siapa orang Johor? Dia tahu kan? Ada baraan tiap malam raya. Sebenarnya dia malam raya tu dia bertakbir satu rumah ke satu rumah. Tapi dengan jamuan yang banyak, kadang-kadang kita tak larat. Kan? Tapi sebenarnya itulah ukhuwah. Saya nak sebut sikit lah, adang-adang sikit lah. Kata lepas ni dia kambing kan. Baik, terbaik. Okey. Orang yang berziarah, dia dapat pahala. Orang yang berziarah, Allah ampunkan dosa. Orang yang berziarah, iaitu Allah beri dia ilmu. Orang yang berziarah, Allah beri dia rezeki. Dan ingat yang akhir, orang yang berziarah, Allah beri dia ukhuwah. Sila semak dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tuan Aziz ada jamuan ke malam ni? Tuan Aziz niat pula dah. Saya risau saya. Tak, bukan sebab apa nak sebut pasal sebut tadi ukhuwah tu. Kalau orang Johor dia ada bontrot. Dia ada berkat. Okey, Allahu Akbar. Kita akhiri forum kita pada malam ni. Ustaz Muhammad Naim buat sedikit kesimpulan daripada pertemuan kita. Sikit Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Antara yang kita dapat ambil daripada pertemuan kita pada malam ni, yang boleh kita ambil pengajaran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan orang yang mencari Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang Islam yang beriman kepada Allah, maka Allah akan datangkan bantuan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat ketika mana kita tak dapat sampai ke Palestin, dalam keadaan kita berada di tanah air yang penuh dengan keamanan, hantarlah segala bantuan yang boleh kita hantar ke sana, termasuk wang ringgit kita, harta benda kita, dan doa yang kita ukirkan untuk sampai ke sana sebagai solidariti kita kepada mereka di sana. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada tentera Palestin di sana, insya-Allah. Yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran pada malam ni, orang Islam yang beriman itu hidup bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Maka berdamailah sesama kamu. Jadi dalam keadaan kita hidup di dunia ni, kita kena ingat kita adalah saudara seagama, bahkan kita dituntut untuk mendamaikan dan menyemarakkan kasih sayang sesama kita. Dan yang keempat yang boleh kita ambil pengajaran pada malam ni, hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW sebagai bekalan kita yang menjadi asbab keberkatan, asbab kasih sayang Allah dan asbab keredaan Allah dan sayangnya Rasulullah kepada umat baginda Nabi SAW. Dan yang kelima yang terakhir yang boleh kita ambil pengajaran, jangan ditinggalkan kunut nazilah di dalam kehidupan kita untuk kita hantar kepada seluruh orang Islam sedunia atas apa yang mereka dizalimi oleh orang-orang yang menzalimi mereka. Mudah-mudahan
Allah berikan kemenangan kepada orang Islam walau di mana sahaja berada, insya-Allah. Allah Taala alam. Terima kasih Ustaz Muhammad Naim di atas kesimpulan yang telah disampaikan itu tadi. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi dan beri kepada diri kita tubuh badan ini penuh dengan air. Apabila terluka, darah yang keluar. Dalam hati, dalam diri kita, dalam jasad ini ada hati. Dalam hati ini penuh dengan darah. Apabila terluka, air mata yang keluar. Itulah yang dapat kita rasa daripada apa yang ditimpa dan dihadapi oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestin sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha menyaksi, melihat, menyaksi apa yang kita buat dan lakukan pada malam ini. Walaupun ini mungkin taklah sehebat mana, namun ada di sana sedikit yang kita boleh jawab apabila ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili dua orang ahli panel, kami semua mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak pengurusan Masjid Putra Perdana dan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dari awal hinggalah akhir pada waktu dan ketika ini. Dengan itu, mohon maaf, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya bagi pihak jawatankuasa masjid dan juga seluruh barisan kepimpinan masjid dan juga seluruh karya Masjid Taman Putra Perdana ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan moderator kita Al-Fadhil Ustaz Amir Nur Hizam dan juga dua ahli panel jemputan kita pada malam ini dalam forum Perdana Taufan Al-Aqsa solidariti kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jazlan bin Abdullah. Terima kasih Ustaz kerana hadir. Terima kasih kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Major Haji Muhammad Naim dan Haji Ahmad. Dan sekali lagi terima kasih kepada tuan moderator atas bimbingan ataupun atas kendalian forum tadi, kepada Al-Fadhil Ustaz Amir Nur Hizam. Jadi insyaAllah justru itu diingatkan sekali lagi lah, selepas forum ni adanya jamuan yang disediakan, jadi pakat-pakatlah kita sama-sama tunggu, jangan balik dulu, nanti siapa pula yang nak habiskan makanan kan. Okey, wallahualam. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni ada manfaatnya, dan macam mana Ustaz tadi ingatkan kita, sama-samalah kita terus mendoakan agar rakyat Palestin akan merdeka insya-Allah suatu hari nanti. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.